Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan mengajar mengenai Sains Tingkatan 1 KSSM, tema 1 Kaedah Saintifik, bab yang pertama pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Standard kandungan 1.1 Sains adalah sebahagian daripada kehidupan seharian dan 1.2 Makmal Sains. 1.1 Sains adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan sains? Sains ialah disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen yang sistematik terhadap fenomena alam semula jadi. Mari kita lihat dan fikir bagaimanakah setiap fenomena tersebut boleh berlaku. Sains mempengaruhi kehidupan kita. Lihat aktiviti kehidupan harian kita. Aktiviti dalam kehidupan seharian kita sangat bergantung kepada perkembangan sains dan teknologi. Apakah kepentingan sains dalam kehidupan seharian? Antaranya adalah menyumbang kepada kejuruteraan seperti pembinaan bangunan pencakar langit yang canggih. Malaysia kan ada KLCC. Selain itu, terdapat penciptaan satelit menyebabkan komunikasi menjadi lebih cepat dan aktif. Kita belajar pun guna satelit juga kan? Seterusnya, ia dapat meningkatkan hasil tanaman dengan penemuan baja, racun serangga dan penggunaan kaedah hidroponik. Keempat, penemuan vaksin dan antibiotik dalam bidang perubatan membantu mengawal penyakit penjangkit dan mengurangkan kadar kematian. Sebagai contoh, vaksin COVID-19 diperlukan untuk mengatasi wabak yang berlaku. Bidang sains. Bidang sains terdapat banyak cabang. Antaranya adalah fizik, biologi, kimia, geologi, astronomi dan meteorologi. Mari kita tengok bidang fizik. Apakah bidang fizik? Ia adalah kajian tentang tenaga dan kesannya terhadap diri. Sebagai contoh, kejuruteraan dan tenaga elektrik. Bidang biologi pula ialah kajian tentang benda-benda hidup seperti zoologi, mikrobiologi, fisiologi dan botani. Kimia pula adalah kajian tentang jirim dan tindak balas yang berlaku. Contohnya farmakologi, forensik dan toksikologi. Geologi adalah kajian tentang batuan, tanah dan mineral. Contohnya geokimia, geomorfologi dan geofizik. Astronomi pula bagaimana? Ia adalah tentang planet, bintang dan objek lain dalam alam semesta. Sebagai contoh, astrofizik. Meteorologi. Ia adalah kajian tentang perubahan cuaca dan iklim. Sebagai contoh adalah hidrometeorologi. Bagaimana pula kerjaya dalam bidang sains? Dalam bidang fizik, murid-murid boleh menjadi ahli astronomi, ahli oceanografi, guru, ahli meteorologi, jurutera dan ahli fizik. Dalam bidang biologi pula, murid-murid boleh menjadi doktor perubatan, ahli botani, ahli zoologi, guru, ahli oceanografi, ahli mikrobiologi dan ahli biologi. Bidang kimia pula bagaimana? Sebagai contoh, murid-murid boleh menjadi ahli farmasi, ahli oceanografi, guru, ahli forensik dan ahli kimia. Geologi pula, murid boleh menjadi ahli geologi dan guru. Ini adalah contoh kepada kerjaya dalam sains. Tapi murid-murid kena tahu, di luar sana lebih banyak peluang-peluang kerjaya dalam bidang sains. Berbanggakah kita apabila kita mampu menjadi jurutera dan membina bangunan yang tinggi? Doktor pula bagaimana? Kita mampu untuk bekerja membantu pesakit-pesakit. Ahli farmasi. Kita menjadi orang yang
boleh dirujuk untuk mengambil ubat-ubatan. Ahli geologi, kita mengkaji batu-batuan. Murid-murid, inovasi dan teknologi sangat penting. Kenapa murid-murid? Kerana hasil reka cipta sains membantu menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian kita. Tengok contoh gambar raja yang saya berikan. Ini adalah contoh inovasi telefon yang berlaku di dunia kita. Daripada telefon bimbit yang bersaiz besar yang hanya boleh digunakan untuk menelefon sehinggalah kepada penciptaan smartwatch yang boleh digunakan dalam pelbagai aplikasi dalam kehidupan seharian kita. Tahukah murid-murid, hadiah Nobel diberikan kepada ahli sains yang cemerlang dalam beberapa bidang sains setiap tahun di Stockholm, Sweden. Kalau murid-murid nak tahu, layarilah laman web yang berikut untuk dapatkan maklumat. 1.2 Makmal sains anda. Apakah makmal sains murid-murid? Murid-murid mesti pernah masuk kan? Makmal sains adalah bilik khas untuk menjalankan kajian atau eksperimen saintifik. Ini adalah contoh gambar di dalam makmal sains. Mari kenal radas makmal dan fungsinya. Murid-murid pasti pernah pergi ke makmal sains semasa berada di sekolah rendah, kan? Mari kita tengok contoh-contoh radas. Okey, yang pertama adalah silinder penyukat. Fungsinya adalah untuk menyukat isi padu cecair. Seterusnya, tabung didih. Ia digunakan untuk memanaskan bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Tabung uji bagaimana? Ia adalah untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Apa beza di antara tabung didih dan tabung uji? Tabung didih saiznya lebih besar berbanding tabung uji. Seterusnya, bika, kelalang kon dan kelalang dasar lepeh. Fungsinya adalah untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar. Buret. Buret adalah untuk menyukat isi padu cecair dengan tepat. Pipet. Pipet adalah untuk menyukat isi padu cecair yang tetap. Tungku kaki 3. Ia digunakan untuk menyokong radas semasa pemanasan. Kasadawai membantu menyebarkan haba dengan sekata semasa pemanasan. Biasanya kita meletakkan kasadawai di atas tungku kaki 3. Corong turas. Ia adalah untuk menuras atau menapis pepejal tidak larut daripada campuran. Balang gas. Ia untuk mengumpul gas. Kaki retort. Ia adalah untuk memegang atau menyokong sesuatu radas. Dan contoh yang terakhir, piring sejat untuk tujuan penyejatan. Yang tadi adalah hanya contoh-contoh kepada radar-radas yang ada di dalam makmal sains. Namun begitu, terdapat banyak lagi radar-radas yang ada di dalam makmal sains kita. Simbol bahan berbahaya di dalam makmal. Kebanyakan bahan kimia yang kita gunakan di dalam makmal sains sangat berbahaya. Kita mesti perhatikan simbol amaran pada botol bahan kimia dengan teliti sebelum menggunakannya untuk mengelakkan kemalangan. Setengah bahan kimia seperti kalium, litium boleh bertindak balas jika terdedah kepada udara. Oleh itu, bahan kimia tersebut perlu disimpan di dalam minyak parafin. Simbol-simbol amaran. Bahan merengsa. Ia adalah bahan kimia yang merengsa. Boleh menghasilkan wap atau wasap yang dapat memedihkan mata, hidung dan tekak. Elakkan daripada menghidu wap atau wasap. Gunakan bahan kimia tersebut di dalam kebuk wasap. Sebagai contoh, kloroform dan amonia. Bahan radioaktif. Bahan radioaktif mengeluarkan sinaran radioaktif yang dapat menyebabkan kanser. Sebagai contoh, uranium dan plutonium. Bahan mengakis. Bahan kimia ini bersifat mengakis.
Jangan sentuh bahan ini kerana ia akan melecurkan kulit. Sekiranya terkena pada kulit, cuci bahagian tersebut dengan air yang banyak. Sebagai contoh, asid dan alkali pekat. Bahan beracun atau toksik. Bahan kimia ini beracun atau toksik. Jangan minum, makan, menghidu atau merasa bahan ini. Sebagai contoh, merkuri dan klorin. Bahan mudah meletup. Bahan kimia ini mudah meletup. Gunakan bahan ini mengikut arahan dengan cermat. Sebagai contoh, gas hidrogen dan gas butana. Bahan mudah terbakar. Bahan yang mudah menguap dan terbakar. Jauhkan bahan ini daripada sumber api atau haba. Gunakan bahan ini mengikut arahan dengan cermat. Sebagai contoh, petrol dan alkohol. Peraturan dan langkah-langkah keselamatan di dalam makmal. Untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini, kita perlu sentiasa mematuhi peraturan dan langkah keselamatan di dalam makmal. Antara peraturan di dalam makmal ialah jangan masuk ke dalam makmal tanpa kebenaran. Jangan mulakan eksperimen sebelum diarahkan oleh guru. Baca arahan dan fahami arahan eksperimen terlebih dahulu. Gunakan semua bahan kimia dan peralatan dengan betul dan cermat. Dilarang makan dan minum dan bermain-main di dalam makmal. Dilarang mengeluarkan peralatan dan bahan kimia dari makmal. Kembalikan peralatan dan bahan kimia ke tempat simpanan asal jika dialihkan. Pastikan tempat menjalankan eksperimen sentiasa kemas dan bersih. Cuci semua peralatan dan buang bahan buangan mengikut kaedah yang betul. Dan yang terakhir, cuci tangan dengan air dan sabun sebelum meninggalkan makmal. Seterusnya, langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan bahan kimia dan radas. Murid-murid jangan halakan hujung tabung uji ke arah diri atau orang lain. Kedua, jauhkan bahan kimia yang mudah terbakar daripada sebarang sumber api. Ketiga, gunakan cermin mata pelindung mata ketika mencampurkan atau memanaskan bahan kimia. Keempat, jangan sesekali merasa atau menghidu bau kecuali jika dibenarkan oleh guru. Bagaimana jika berlaku kemalangan murid-murid? Jangan panik. Ambil langkah-langkah seperti di bawah. Cikgu tunjukkan situasi-situasi yang boleh murid lakukan. Situasi 1. Den, cepat keluar. Ada kebakaran. Saya sudah matikan suis elektrik. Mari kita beritahu cikgu. Situasi kedua. Bahan kimia yang tertumpah juga perlu dilaporkan kepada guru. Hati-hati, elakkan bahan kimia terkena tangan anda. Situasi 3. Ingat ifarah, jika bahan kimia termasuk ke dalam mulut atau terkena bahagian lain, kita perlu membilas bahagian itu dengan air yang banyak. Okey, bagaimana murid-murid dengan pelajaran kita pada hari ini? Cikgu harap murid-murid dapat mengenal apa itu sains dan makmal sains. Dengan itu, kita tamatkan pelajaran kita pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua murid-murid yang setia untuk belajar pada hari ini. Semoga kita dapat jumpa lagi di masa yang akan datang. Jika murid-murid hendak menonton kembali video ini, pergi ke channel Cikgu Fazlina Fazli 83 sehingga kita jumpa lagi. Bye!